ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan juga nikmat yang Allah Taala sedia kepada kita, dapat kita bersama berkumpul lagi dalam rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita boleh pakat berkumpul sebagai hari Sayyidul Ayyam pada hari Jumaat sebagai satu kewajipan yang Allah Taala pewajib kepada kita orang lelaki supaya kita semua pakat mari semaya Jumaat bersama. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala sentiasa bagi peringatan kepada kita, kata hidup yang kita hidup di atas dunia ni bukan tempat yang kita nak duduk sampai selama-lamanya. Kita semua berada dalam perjalanan. Kita semua pakat hadap kepada kubur Allah Ta'ala, dan juga kita semua pakat hadap kepada alam akhirat sebagai salah satu daripada rukun iman yang kita semua kena pakat percaya. Dan kata ada satu hari yang Allah Ta'ala nak bangkit kita semua, yang mana pada hari kebangkitan itulah yang Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada kita wa'imah, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk bakat masuk dalam syurganya, ataupun sebahagian manusia dibawa kepada neraka Jahannam, na'udzubillahi min zalik. Sebab tu dalam masa kita hidup, daripada setiap minggu Allah Subhanahu wa taala kita pakat mari berhimpun dalam tujuan supaya kita pakat ingat mengingati di antara satu sama lain, takut kita lupa dan juga galik. Kerana orang yang lupa dan juga orang yang galik ni, Allah Ta'ala memasukkan mereka itu dalam golongan orang yang fasik. Dan sebagaimana yang Allah Ta'ala tegah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang yang terlupa kepada Allah dan terlupa kepada hidup dia, dan tak khabar kata dia tu kau sehari kau dekat dengan kubur, maka orang itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dalam kalangan orang yang fasik, na'udzubillahi min dzalik. Maka pada setiap hari Jumaat, dan kita pakat perangat belaka supaya kita usaha jadi kita ni termasuk dalam kalangan orang yang benar-benar takut dan juga orang yang usaha untuk nak patuh kepada ajaran yang dibawa, yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita, nabi yang terakhir, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala telah pun royak kepada kita, kata dan benda yang Allah Taala nak kira pada hari akhirat esok bukan duit pitih. Dan kita di atas dunia ni orang pakat buat nilai, orang duit banyak dimuliai oleh orang, orang ada pakat tinggi, pakat dan sanjung tinggi oleh masyarakat. Tapi kita pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala ya kira amalan kita. Dalam penilaian yang Allah Ta'ala nak beri seseorang manusia tu masuk dalam syurga ataupun akan disumak masuk dalam neraka,
maka penilaiannya iaitu melalui pahala yang kita duk buat. Lebih bagi kita sekarang, Masya Allah, kalau kita tengok dengan sifat rahmat, kesiabelah yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sentiasa buka peluang kepada kita supaya kita cebok sebanyak mungkin benda-benda hak pasal buat boleh jadi pahala kepada kita. Sebagaimana yang kita tahu, bahawa kita sekarang berada di 10 awal bulan Zulhijjah, dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ma min ayamin, tidak ada hari yang paling afdal indallah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nak lebih daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Penilaian yang Allah Taala nak nilai melalui ibadat yang kita buat, cara tu kira pahala tu dalam 10 awal bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita pahala yang bersangat terbanyak. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kata kalau nak banding dengan orang tu berperang pada jalan Allah pun, maka amalan yang kita buat dalam 10 awal bulan Zulhijjah ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kepada kita lebih daripada orang tu lagi. Dan mereka agak orang tu berperang pada jalan Allah, lepas tu yang mati syahid, maka hak tu tidak adalah. Tu dia panggil, tu nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu bersangat terbanyak. Tapi kalau qadar orang tu berperang pada jalan Allah, lepas tu kelik mari dah selamat, dah tak ada mati dengan apa yang kita buat lan, dah semenjak daripada 1 bulan Zulhijjah sampai 10 bulan Zulhijjah, amalan kita dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik daripada orang itu berperang pada jalan Allah Taala. Sebab tu ini adalah satu peluang dan Allah Taala buka kepada kita supaya kita semua pakat boleh penuhkan amalan kita amalan kita dengan berbagai-bagai amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala yang sangat banyak. Dan yang Allah Taala tolong rayakwi kepada kita penilaian dalam masalah Tuhan nak kerak sehingga kita boleh syurga ke ataupun neraka, maka melalui ibadat ataupun melalui pahala yang Allah Taala bagi kepada kita lah. Dan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan ni bagi orang yang nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat tidak dalam masa hidup di atas dunia, dia kena usaha jadi amalan kebajikan dia tu lebih banyak daripada amalan kejahatan dia. Sebab tu Allah Taala kata fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang yang berat timbangan dia sebelah baik, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa dia masuk dalam syurga, hidup dalam syurga dalam keadaan senang, tak ada tepuh dengan susah walaupun sedetik. Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak karib dengan amalan, duk ralik dengan dunia, terlupa kata mari di atas dunia tu kerja gapo, maka benda yang dia bawa dan untuk nak letak di atas timbangan pada hari akhirat esok berat sebelah lek jahat, lek baik katnya, maka Tuhan kata wa amma man khaffat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang ringan timbangan dia pada hari akhirat nanti dan kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan dia, maka Tuhan kata fa ummuhu hawiyah, maka tempat kediaman dia adalah neraka hawiyah. Yang mana kita semua, bukan kadang kita orang Islam yang tak sel kepada neraka, orang-orang yang bukan Islam pun tak ada nak kepada neraka. Tapi cara yang dia jalan tu, dan dia tak ada jalan di atas as-siratal mustaqim. Kita ni alhamdulillah, dan melalui Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala mari dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong rayakwi kepada kita, kata kita ni alhamdulillah kita telah pun berada di atas as-siratal mustaqim. Sebagaimana yang kita doa dalam semaya kita tak kurang pada 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kamu tunjukkanlah, hidayatkanlah kepada kami supaya kami berada di atas as-siratal mustaqim, jalan yang betul, jalan yang menyelamatkan kami daripada kemurkaan-Mu dan juga jalan yang menyelamatkan kami daripada api neraka. Hanya yang kita kena tanyanya, setara mana kita duduk di atas as-siratal mustaqim? Bagaimana cara hidup kita? Adakah cara hidup yang kita hidup tu serupa sebagaimana yang dicontohi oleh Nabi SAW? Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, dan kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah,
Amalan yang kita buat Allah Ta'ala kira penilaian dan harga yang sangat mahal. Dan kita kalau biasa kita orang nega ni, ataupun kita kerja, pasal kerja makan gaji, apabila token kita kata hari demi hari sekian ni, kalau siapa buat kerja maka dia nak tambah bonus ataupun dia nak tambah daripada gaji hak biasa kepada gaji lebih. Ataupun orang nego yang orang perakat kata kalau siapa mai jual dia nak ni daripada harga 10 kok, ada orang nak beli dengan harga 100 ataupun 1000. Maka bagaimana kita? Kalau kita jadi ahli peniaga, kalaulah kita jadi orang makan gaji, apabila bos kita rayak pasal tu, maka kita orang yang dah kerja akan bersungguh. Apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan rayak kata kalaulah kita bersungguh dalam kerja kita 10 awal ni, ikut apa yang kita buat. Kita kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pahala kita dibagi oleh Allah Ta'ala lebih daripada orang tu pergi pada jalan Allah Ta'ala. Kita sedekah duit kita kadar dah 10, 20, dah 100, 200 dalam masa 10 awal bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala wi pahala tak ada sama dengan kita wi 10 atau 100, 200 dalam bulan belum daripada bulan. Ijma' kemarin kita sedekah dah 100 kok. Maka pada hari Jumaat ni kita sedekah pula 100 kok. Maka 100 kok yang kita sedekah pada hari ni lebih berharga, harganya lebih mahal daripada hak kita sedekah pada minggu yang kemarin. Kerana minggu kemarin kita tak ada duduk di awal bulan Zulhijjah. Yang mana Jumaat ni adalah Jumaat yang pertama untuk awal bulan Zulhijjah dan juga Jumaat yang terakhir untuk awal bulan Zulhijjah. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, marilah kita sama-sama usaha jadi 10 awal yang ada lagi sama kita. Kalau kita bila semenjak daripada 1 tu bulan Zulhijjah, semenjak daripada hari Senin, makna kata kita telah pun berapa hari dah Senin, Selasa, Rabu, Khamis dan juga hari ni adalah hari yang kelima. Tu bagi bulan Zulhijjah. Masih lagi tinggal hanya tu 5 hari lagi. Maka 5 hari yang ada lagi kita pakai usaha jadi amalan-amalan yang kita buat tu dibagikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada orang tu pergi pada jalan Allah Taala. Sebab tu amalan yang kita buat dalam 10 awal bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita di antaranya. Sebab tu kita tengok dalam bulan lebih-lebih lagi pada awal bulan Zulhijjah ni, semua amalan pakak mari duk beripung belaka. Ada dengan semaya, ada dengan puasa, ada dengan sedekah dan juga ada yang dengan haji. Yang mana semua amalan yang Allah Taala mengisuh kita buat dalam sebelum awal bulan Zulhijjah tu, pahala dia bersangat banyak. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak supaya kita pakat puasa. Supaya kita pakat puasa semenjak daripada 1 hari bulan Zulhijjah sampai kepada hari yang ke-9. Lebih-lebih lagi terkenal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita pakat puasa hari Arafah, iaitu hari yang ke-9. Hari yang orang yang Allah Taala akad dia dan pilih dia untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengerjakan haji pada tahun ni, pakat pergi wukuf di padang Arafah. Itu yang mana mengikut apa yang kita dengar ijtihad daripada pihak Saudi, hari Arafah adalah hari Selasa. Tu hari yang ke-9 bagi bulan Zulhijjah pada tahun ni terjatuh pada hari Selasa. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak supaya kita kalau kita tak boleh nak ambil satu sampai 8, maka tak dapat tidak sekurang-kurangnya kita kena ambil hari yang ke-9. Hak ni kita kena pakat kita sendiri, isteri kita, anak-anak kita hak besar dan kena pakat sekurang-kurangnya dah 10 awal dia panggil di hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak supaya kita puasa, sekurang-kurangnya hari Arafah kita kena pakat puasa. Kenapa apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kata harga ia sangat mahal. Rasulullah royak tu apabila seseorang tu puasa kelebihan yang Allah Taala nak beri kepada orang puasa Arafah, yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyah. Allah Taala sanggup untuk mengampunkan dosa seseorang itu 2 tahun. Tahun yang dulu dan juga tahun yang kemudian. Sebab tu rugilah bagi orang yang tak ada karik dengan puasa. Kita hanya beberapa hari lagi, 2, 3, 4 hari lagi, apabila sampai hari Arafah, tu kita kena pakat sungguh. Kita sendiri, isteri kita dan juga anak-anak kita pakat usaha malam tu pakat bangun makan sahur,
Tu dalam tujuan keesakan hari kita pakak boleh berpuasa. Dan juga apabila kita puasa benar-benar, dan kita kena jagalah puasa kita jangan duk jadi tu buruk lek dalam. Tu kita kena puasa adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kata kita puasa untuk nunjuk kepada orang kata kita ni hebat, kita ni lebih pada orang, dan bahkan kita puasa lillahi taala. Apabila kita puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka puasa kita lain daripada pahala yang Allah Taala nak beri pada kita. Allah Taala sanggup untuk nak sapuh kekotoran yang ada di hati kita, hok duk cemar dengan sahabat kita, duk buat maksiat dengan sahabat dosa kita banyak, maka Allah Ta'ala sanggup untuk napung dosa 2 tahun. Itu marilah kita pakai usaha, tu pakai niat, pakai azal. Kata kita hok tahun kemarin alhamdulillah kita boleh puasa dah, maka tahun ni pula dengan sahabat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan kepada kita, kemudahan kepada kita. Tu kita pakai usaha jadi boleh puasa pula. Tahun kemarin ada setengah-setengah tak boleh nak puasa, maka tahun ni jadi kita agar geno-geno tu orang panggil kita akan usaha untuk puasa pada hari Arafah. Tu yang mana kelebihan hari Arafah lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita tu pakai puasa sunat. Dan maka di situ daripada hari Arafah juga yang Nabi kata khairud du'a yaum Arafah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Arafah tu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak supaya kita pakak banyak berdoa, kerana sebaik-baik doa dalam setahun tu mikut Nabi kata iaitu doa pada hari Arafah. Dan maka kita ada hajat gapo, tak kira hajat dunia ataupun hajat untuk akhirat kita, tu kita pakak berdoa. Lebih-lebih lagi doa dan minta wi Allah Taala ampunkan dosa kita, ampunkan dosa dua ibu bapa kita, ampunkan dosa isteri kita, ampunkan dosa anak cucu kita. Kerana hak ni juga daripada hari tu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita kata hari yang paling banyak sekali Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan hamba dia daripada api neraka iaitu hari Arafah. Lepas tu kita kena pakat banyaklah berdoa pada hari itu. Tu semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita Allah Subhanahu Wa Taala terima. Apabila Allah Taala terima, maka ia akan beri kesan kepada hidup kita. Lebih-lebih lagi dalam masalah perangai kita. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita orang Islam Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat amalan, bukan kata semata-mata amalan. Bukan kata buat lepas-lepas. Amalan kita ni ia boleh beri kesan kepada kita dalam masalah hidup harian kita, lebih-lebih lagi dalam masalah akhlak kita. Selama mana kita buat amalan tapi kita tak boleh nak baiki perangai-perangai yang tidak molek yang ada pada diri kita, maka kita kena tengok kata setara mana amalan kita tu, takut-takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana amalan yang diterima oleh Allah Taala ia boleh beri kesan kepada perangai dalam masalah keceknya, dalam masalah cara hak orangnya, dan juga dalam masalah-masalah yang lain. Orang yang benar-benar amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan jadi dan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ia buat hubungnya dengan orang, maka ia jadi anfa'uhum linnas. Orang yang paling boleh beri faedah kepada orang. Orang pasal ni adalah melalui kesan daripada ibadat ataupun amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu marilah pada awal bulan Zulhijjah ni pakat kita mai tengok kita tu amalan-amalan yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara mana kita buat puasa tu yang Rasulullah galak supaya kita puasa berapa hari dah kita puasa. Kalaulah tak sehari abuk lagi kita ambil lah lepas daripada ni sekurang-kurangnya hari Arafah kita pakat puasa. Tu Quran yang kita harian kita secara mana kita baca berapa huruf, kita baca berapa muka. Kalaulah kita masih lagi jauh dengan Quran, maka bagaimana kita nak bawa diri kita jadi dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan harian kita risalah daripada Allah Taala sengeleng hatta wahyu supaya kita bakat baca dan juga kita bakat ngaji, kita tak ada masuk dekat. Maka bagaimana pada hari akhirat esok Allah Taala nak masuk dekatkan kita dengan syurga dia. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita jadi kita baca nak hari. Bukan kata kita khatam Quran dah ngaji dengan tok guru berdoa siap dah, lepas pada tu kita ambil Quran tak dalam mari dengan kita tak ada ambil baca harian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata hendaklah kamu baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai penolong kepada kita.
dan kita baca dia di atas dunia, lebih-lebih lagi kita usaha faham dan juga kita beramal dengan apa yang Allah Ta'ala rayak pada kita dalam Quran, maka Quran inilah akan menjadi satu benda yang boleh memudahkan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat nanti. Dan juga cuba kita tanya, dan melalui nikmat duit pitih yang Allah Ta'ala beri kepada kita, berapa kok dah yang kita telah pun sedekah pada jalan Allah Ta'ala semenjak daripada 41 sampai pada hari ini, berapa kok yang kita buat tubik duit dalam poket kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah kita tak ada buai lagi, tak ada uang lagi, maka cepat-cepatlah, kerana ini adalah satu promotion yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita, bukan nak merendahkan harga kita, tapi nak menaikkan harga kita. Dan kita wi 100 dalam 10 awal bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala wi harga lebih daripada bulan-bulan tu panggil lain daripada bulan lagi. Lepas tu duit pitih yang ada sama kita, marilah kita pakai guna pada jalan Allah Subhanahu Ta'ala. Demikian juga kita tak ada duit pitih melalui mulut kita, setara mana kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tasbih berapa kali, kita tahmid berapa kali, kita takbir berapa kali, dan juga kita tahlil dalam hidup hari kita berapa kali. Kalaulah kita masih lagi berat, maka kita perangatkanlah mulut kita untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana ini adalah satu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala rakyat kata orang mukmin, orang yang Allah Ta'ala aku kata dia tu beriman dan juga takut kepada Allah, yazkurunallaha katsira. Mereka itu adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak, bukan kau ada duduk dalam sejid, bahkan di mana saja mereka berada, mereka itu ada ikatan dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nak makan, nak minum, dan mereka itu ada hubungan dengan Allah. Nak masuk jamban, nak keluar jamban, nak naik kereta, nak naik motor, mereka itu ada hubungan dengan Allah melalui doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, itu di antara benda sebagai peringatan kepada kita bersama, takut-takut kita lepas 10 hari dalam keadaan kita boleh hasil sikit. Sedangkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galak kepada kita supaya kita pakat ambil kesempatan ni, peluang okak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita, supaya kita pakat boleh cebok sebanyak mungkin pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semoga kita masuk dalam apa yang kita baca tadi, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang banyak timbangan dia, berat timbangan dia sudah lebih baik, maka dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kehidupan dia hidup dalam keadaan hidup senang leneh. Allahumma ja'alna minhum, kita berdoa, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi hidayah dan juga taufik kepada kita semua, pakat boleh pakai peluang okak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita, dengan kita boleh tu panggil kita amalan kita dipenuh dengan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan melalui amalan yang Allah Ta'ala terima, kita mudah untuk nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ini adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua, supaya kita pakat usaha jadi kita ni jadi orang yang bertakwa dengan Tuhan, dan juga kita pakat usaha sediakan bekalan-bekalan kita, kerana kita yakin kata kita satu hari kena mati.
dan juga kita yakin satu hari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti. Maka apabila kita ada persiapan dah, alhamdulillah, dan kita akan dapat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam syurga. Yang kita bimbangnya kita galik. Berasa kata lama lagi kita ni, orang muda lagi, lama lagi mati. Sedangkan dalam tu panggil fitrah yang Allah Subhanahu wa taala buat di atas dunia ni, bukan kata qadar orang tua yang mati, bukan qadar orang sakit yang mati, bukan orang-orang muda yang belana mati dalam keadaan umur yang muda. Sebab tu marilah kita pakai tanya diri kita, kalulah takdirnya Allah Taala ambil kita ke masalah ni, bagaimana persiapan kita untuk nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala? Adakah kita wasa tenang ataupun kita masih lagi serabut? Kalulah kita mati punya ni serabutlah kita, bagaimana amalan kita dengan sahabat kita duk galik, dan dengan sahabat kita duk terlupa kepada panggil benda-benda yang kita kena buat. Apabila kita ada kesedaran pasal tu, marilah kita pakat klik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita mai cari cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu supaya kita termasuk dalam kalangan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita jangan lupa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala cerita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina min kulli bala'i الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وحد صفوف المسلمين وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم في مواجهة أعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال شبابنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.